pun kita kalut habis, ini kan lagi mati yang tiba-tiba Yati. Allahu Akbar, rupanya Allah nak mengajar kita erti kesederhanaan. Cukuplah pagi raya tak sempat nak rebus lemang ketupat pun. Tapi kita ada bihun goreng untuk dihidangkan kepada tetamu. Untuk ajar kesederhanaan tapi kita tak sedar pun. Okay, Yati, mudah-mudahan ada manfaat lah untuk pertemuan kita hari ini. Wallahualam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah kerana menyeru kami untuk jaga hati sebenarnya. Nak beri hati yang sihat di bulan Syawal ini. Kita ada hati yang sihat supaya kita bersyukur jauh daripada kufur, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Moga Allah memudahkan segala urusan Ustazah di sana, insya-Allah. Sampai bertemu lagi minggu hadapan. Assalamualaikum Ustazah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih teringat debar di hati saat pertama kali berada di sini. Ternyata adakah engkau sudi terima? Ternyata kini kita masih bersama. Tiap melodi yang beralun dan setiap kata-kata berlagu semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah bertemu. Takkan pernah tahu senyumanmu itu menenang hatiku. Semua lelahku, kau buatku lupa ujian berlalu. Tulus jiwa, ku katakan padamu betapa ku sayangkan dirimu. Terima kasihku atas kesetiaan. Terima kasihku atas kebahagiaan. Terima kasihku atas penghargaan. Janjiku padamu akan ku usahakan, kan terus bertahan dengan izin Tuhan hingga ujung nyawa. Ku berterima kasih kepadamu. Engkau takkan pernah tahu senyumanmu itu penenang hatiku. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian berlalu. Tulus jiwa, ku katakan padamu betapa ku sayangkan dirimu. Terima kasih
Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus bersama kami di IKIM dan Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti perkongsian tarbiyah sebentar tadi bersama dengan Ustazah Zai, Ustazah Muzayyana Abdullah. Mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan meresap ke dalam jiwa, menjadikan kita hamba Allah SWT yang rajin untuk bertafakur, merenung, muhasabah diri, dan kerana datang daripada itu jugalah datangnya syukur dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan yang terlepas dengar, kita ada siaran ulangan untuk rancangan tarbiyah pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh saja pergi semula ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita telah kongsikan videonya untuk anda tonton kembali. Dah tonton, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat sama-sama menikmati rasa enaknya ilmu yang telah pun dikongsikan oleh Ustazah Muzayyanah sebentar tadi, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat-sahabat, kita bakal teruskan lagi perkongsian kita. Hari Jumaat memang kita ada maraton untuk perkongsian ilmu di IKIM ini. Kalau tadi kita bersama dengan Manusia Tarbiyah, kejap lagi kita ada tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita nak mentadabbur surah As-Sajdah. Untuk siri yang keempat kali ini, kita nak mentadabbur surah As-Sajdah ayat yang ke-7 dan juga ke-8 bersama dengan Ustaz Syahri. Jadi ikuti perkongsiannya kejap lagi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan juga secara langsung di platform-platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia yang anda boleh dengari dan ikuti, insya-Allah. Untuk anda teruskan kesetiaan Samiyati tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan dan sebagainya. Seorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati
gak punya rumah Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifana jadi imanan ya Rasulullah? Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akhbiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan mengadakan Kongres Nasional Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda kalis cabaran masa depan pada 19 hingga 20 Mei 2022 bersempena sambutan ulang tahun 30 tahun IKIM. Yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri akan merasmikan program tersebut. Program ini akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook IKIM dan TV IKIM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini, sila layari laman sesama IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 0362046320 atau 6322. adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. IKIM, Alhamdulillah. Terima kasih rakan pendengar IKIM. Tak kira di mana jua anda berada saat ini, Alhamdulillah kita bersama menerusi rancangan Tadabbur untuk bersama dengan sahabat pendengar. Jangan Tadabbur tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman yang telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. Sekali lagi kita bertemu Ustaz. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya pada Puan Yati juga. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini sebenarnya kita nak bersama, kita nak sambung lagi pengajian tadabbur surah As-Sajdah. Kali ini kita bawakan untuk siri yang keempat dalam untuk ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 Ustaz kata, dan insya-Allah kita akan ada akronimnya, kita sampai akronim yang A yang keempat Ustaz kan. Tapi sebelum pada akronim tersebut, sedikit mukadimah lah Ustaz untuk tadabbur kita hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Puan Hayati Paradi, penerbit untuk segmen tadabbur, seluruh para penonton setia, para pendengar setia Radio IKIM di mana juga anda berada. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada kali ini kita berada pada episod yang keempat surah As-Sajdah. Di mana pada kali ini kita akan lebih kenal sifat Allah yang maha teliti. Allah maha teliti dalam serba-serbi. Teliti merupakan sifat Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin yang menyembah Allah mesti menunjukkan kesan menyembah Allah yang maha teliti, iaitulah kita kena ada sifat teliti dalam serba-serbi kehidupan kita. Ya benar, kita manusia penuh dengan kelemahan Puan Yati. Kita memang boleh teliti dalam banyak perkara dan tak semua perkara, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menjadi orang yang sangat teliti dalam perkara-perkara yang serius. Ya, dalam pekerjaan pasti ada tugasan daripada majikan. Jadi kita kena teliti dalam pekerjaan tersebut. Sebagai seorang suami, kita ada amanah dengan isteri. Sebagai seorang ayah, kita mesti teliti dalam memilih perkataan, menuturkan perkataan pada anak-anak kita. Jadi sifat teliti adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah muqaddimah, inilah ringkasan, inilah rumusan daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita lihat ayat yang ke-6 sebagai contoh ya, ayat yang ke-7 ya, Allah Ta'ala menyebut Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah itu telah bersifat ahsana. Ahsana ini artinya telah menciptakan segala sesuatu dengan sifat yang sangat teliti, dengan sifat yang sangat memperelok. Kadang-kadang kan kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita barangkali melakukan sesuatu pekerjaan itu, apa kata pepatah Melayu, bagaikan melepaskan batuk di tangga. Saya tiada pilihan, majikan suruh saya lakukan, saya tiada pilihan, suami suruh saya melakukan. Kita tidak ada sikap ahsana ataupun sikap ihsan. Ini A yang pertama. Amalkan ihsan dalam pekerjaanmu kerana ia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan, dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitulah kita beri lebih daripada kadar minimum. Kita bukan sekadar buat ala kadar, kita buat dengan memberikan sedikit lebihan. Kita memperelok, kita memperindah sehingga orang yang berurusan dengan kita merasakan apa yang kita tawarkan, ya, seperti produk, ya, merasakan produk yang kita beri, ya, servis yang kita beri, nasi lemak yang kita jual di gerai, ya, nampak macam ada kelainan lah daripada gerai-gerai lain. Kerana gerai kali ini senyumnya lebih. Gerai kali ini mudah dia punya baki duit. Gerai kali ini pekerja dia ramai, jadi tak perlu beratur lama. Ini semua adalah perkara-perkara yang barangkali pembeli nasi lemak, dia nak nasi lemak. Tetapi kenapa dalam banyak-banyak kedai nasi lemak Puan Yati, orang pergi kepada satu kedai itu sahaja contohnya, sebab dia ada melebihkan sedikit apa yang barangkali pembeli nasi lemak tidak pun menjangkakan. Saya nak nasi lemak aja, tetapi kenapa dia senyum kat saya? Kenapa dia cepat memberikan membungkus nasi itu? Kenapa dia cepat memberikan baki duit yang saya perlukan? Jadi kita ni suka berurusan dengan orang-orang yang ada sifat ihsan, orang yang teliti, orang yang mengkaji sikap pembeli.
Jadi itu sikap kita sesama manusia. Walillahil mathalil a'la. Allah Ta'ala declare dalam surah As-Sajdah, di mana dalam serba-serbi yang Allah cipta, Allah telah menciptakan sesuatu dengan sifat ihsan. Allah akan mencipta dengan sifat yang memperelok. Sehingga kan seseorang yang meneliti segala apa yang Allah jadikan, dia akan kata wow. Sebagaimana tuan-tuan perempuan menerima servis yang teliti, anda pergi ke satu bank contohnya, anda mendapat layanan yang begitu teliti, begitu baik. Orang teliti bila meraihkan customer, artinya dia bersembang, dia tanya apa khabar, akak daripada mana. Dia sangat memahami psikologi. Ini contoh orang teliti dalam bidang customer service lah. Jadi kita pun rasa wow, kita akan sebut subhanallah, lain macam dia punya layanan. Saya bukan sesiapa pun, saya bukan VVIP, tapi dia layan macam saya ni orang yang dipandang penting. Jadi tuan-puan pun akan merasakan wow. Jadi kita kena tanya satu soalan. Bila kita tengok kepada siang, ada tak kita sebut wow? Bila kita tengok pada malam, ada tak kita rasa wow? Allah sedang menundukkan alam ini untuk servis kepada kita. Are we staying wow? Dalam bentuk subhanallah. Ketika bulan menjelma, ketika matahari menjelma, matahari terbenam, burung terbang, burung berkicauan, pokok depan rumah kita membesar daripada benih menjadi pokok cabai. Are we saying subhanallah? Are we saying subhanallah? Adakah kita menyebut alhamdulillah? Sebagai tanda Allah telah menonjolkan ahsana kulla syai'. Seolah-olah Allah Ta'ala ni bila mencipta segala sesuatu yang kita nampak, yang kita tak nampak, al-ghaib wasyahadah, yang kita nampak, setiap sesuatu yang Allah Ta'ala buat ni telah mendapat markah cemerlang. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala buat, tak payah tengok jauh-jauh, tengok pada rambut kita, tengok pada jari kita, tengok pada telinga kita, tengok pada lidah kita, tengok pada mata kita, segala yang ada pada tubuh kita, setiap sesuatu ini Allah mengumumkan markahnya adalah cemerlang. Allah mengiktiraf kerja buat Allah Ta'ala sendiri. Walahul kibriya. Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Dia berhak untuk menonjolkan kehebatannya. Untuk menunjukkan kibriya, kebesaran Tuhan itu sendiri. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala declare setiap sesuatu yang aku cipta ni adalah cemerlang. Aku bukan buat bagaikan melepaskan batuk di tangga. Sebab tu kita bincang pada 2 minggu lepas, kita faham elok-elok apa maksud 6 masa, sitati ayam. Allah melakukan, Allah membahasakan proses dia mencipta langit bumi dengan bahasa yang kita dapat fahami sebagai step by step. Sangat teliti. Puan Yeti barangkali nanti sambung belajar contohnya. Saya sambung belajar contohnya. Kan, kita sambung PhD ke contohnya, sambung master ke. Kita mesti teliti belajar supaya nanti kita dapat markah cemerlang. Kita dapat markah cemerlang. Mumtaz. Sekarang Allah Ta'ala declare segala apa yang aku buat, ahsana kulla syai'. Aku telah buat dengan cemerlang. Ini bermaksud bila markahnya cemerlang, Allah Ta'ala sudah teliti. Tiba-tiba kita tak kaji. Tiba-tiba kita buta mata, kita tak rasa apa-apa dalam hati. Berapa banyak kita sebut subhanallah dalam hidup kita, tuan-tuan? Atau kita hanya dengan gadget memanjang? Kita hanya seronok dengan video-video pendek yang menghiasi Facebook, Instagram, TikTok kita. Kita dah tidak memperuntukkan masa untuk menghargai kejadian Tuhan di cermin yang kita lihat batang tubuh kita. Di mana Tuhan dalam hidup kita? Kita baru saja takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Ramadan berlalu. Mana takbir itu? Takbir itu bukan hanya lafaz di 1 Syawal. Takbir itu adalah lafaz yang mesti diungkapkan setiap masa bila kita merasai kebesaran Allah pada kejadian diri kita dan kebesaran Allah di alam ini. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan. Amalkan ihsan dalam pekerjaan. Kemudian
Bila kita lihat pada ayat-ayat seterusnya seperti ayat yang ke-8 dan ke-9, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah menciptakan manusia ini daripada tanah yang basah, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan keturunan manusia daripada air mani yang hina. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah Ta'ala menyebut dia telah menyempurnakan kejadian manusia dengan meniupkan ar-ruh. Manusia belum sempurna kalau sekadar kejadian daripada tanah. Manusia belum sempurna kalau kejadian hanya selepas daripada air mani yang hina, sperm dan ovum bersatu di dalam rahim ibu. Ia belum lagi sempurna. Sempurna bila apa? Bila roh ditiupkan 4, 5, 6 bulan, anak itu dalam kandungan, roh itu ditiupkan, maka itulah kesempurnaan berlaku. Kenapa sempurna? Karena roh ditiupkan. Dan menarik, ini yang saya nak tuan-tuan fikirkan sejenak. Mengapa Allah Ta'ala menyebut, aku ciptakan telinga, aku ciptakan mata, penglihatan, dan aku ciptakan afidah, ya, hati yang beremosi ini, emosi, selepas Allah mengumumkan aku tiupkan ar-ruh pada setiap manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mulianya manusia ni kerana ar-ruh. Ini A yang kedua. Ya, Al-Quran sumber kemuliaan. Kita kena faham dulu, Nabi Adam alaihi salam, malaikat tak sujud semasa Adam daripada tanah. Tetapi once Allah Ta'ala tiupkan ar-ruh, satu kejadian besar dari sisi Allah Ta'ala. Allah tiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ar-ruh kepada Adam. Adam mengalami pergerakan. Adam mengalami perkembangan. Adam menjadi manusia yang tegak, ahsani taqwim. Dan disitulah malaikat sujud sajdah. Kita dalam surah As-Sajdah. Kerana kemuliaan seseorang adalah bila roh dia bersih. Roh ini memang sudah ditiupkan. Tetapi roh boleh menjadi kotor kerana hawa nafsu. Jadi kenapa Allah bercakap pasal ar-ruh selepas ayat pasal alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi am yaqulu naftara? Sebab Allah Ta'ala nak habaq kepada kita, bersihkan roh kamu ini dengan Al-Quran. Dengan ayat-ayat Allah yang terdiri daripada huruf-huruf seperti alif lam mim. Bersihkan roh dengan Al-Kitab, tanzilul kitab la raiba fi. Orang yang meninggalkan Al-Quran selepas Ramadan, dalam bulan Ramadan elok dia baca Quran, tetapi lepas Ramadan Al-Quran ditinggalkan, anda dan saya telah mendedahkan roh kepada kotoran. Roh ini boleh mengalami kekotoran. Seseorang itu bila rohnya kotor, hidupnya hanya dengan tubuh sahaja. Lalu dia tidak ubah seperti binatang. Wala'iyadzubillah. Hidupnya hanya mengejar makan, minum yang enak-enak seperti binatang. Hidupnya mengejar tempat hidup yang lebih selesa, habitat yang lebih selesa, tidak ubah seperti binatang. Wala'iyadzubillah. Ini manusia-manusia yang hidup tak ada rohani, tak ada roh. Roh dia kotor. Maka bila kita baca Quran, kita bukan hanya memperelokkan bacaan, kita kena betulkan niat untuk, ya Allah, bersihkanlah rohani saya, ar-ruh. Ar-ruh. Engkau telah tiupkan ar-ruh hingga bersih ar-ruh ini, sehingga malaikat sujud kepada ayahanda kami Adam alaihi salam, kerana ruh yang suci dan bersih daripada Tuhan, ruh yang datang daripada tempat yang tinggi. Tiba-tiba kami tidak sedari, kami kotori, ya, kerana hawa nafsu kami. Maka bersihkan rohani, ya, aspek spiritual ini dengan membaca Al-Quran. Batu hari ini hari Jumaat kan, kita pun faham Nabi baca semasa mengimamkan solat Jumaat sebentar lagi, antara yang Nabi baca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, dan rakaat kedua Nabi baca surah Al-Munafiqun. Ini antara sunnah Nabi SAW semasa mengimamkan solat fardu Jumaat di Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Jumu'ah ada ayat mengenai Al-Quran membersihkan rohanimu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
Al-Quran bukan hanya untuk ditilawahkan. Al-Quran itu wa yuzakkihim. Kita kena rasa kita kotor. La yamassuhu illal mutahharun. Kita kotoran yang kita bawa. Bagaimana Al-Quran nak masuk dalam hati kita, idah kita. Kalau kita diseliputi hati ini dengan kotoran degil, kita kena bersih dulu. Kita kena, orang Kelantan kata kena goyah dulu. Kena bersihkan dulu. Baru cahaya tu boleh masuk. Bila tak bersih, ya, karat di sana sini macam mana nak boleh kena pada hati kita. Jadi surah Al-Jumu'ah yang kedua, rakaat kedua Nabi baca Al-Munafikun. Sebab apa? Al-Munafikun ni adalah penyakit yang mesti dibersihkan daripada hati orang-orang mukmin. Munafik ini adalah nifak, penyakit. Jadi Al-Quran membersihkan hati, membersihkan rohani, baru dapat kemuliaan. Ar-Ruh ini sumber kemuliaan. Al-Quran membersihkan Ar-Ruh. Jadi macam mana nak bersihkan Ar-Ruh? Menarik. Pada ayat yang ke-9 ini, tuan-tuan diberitahu Allah cipta telinga, Allah cipta penglihatan, Allah cipta perasaan. Allah susun elok, ya, proses penciptaan ini. Tuan-tuan kena teliti, ya. Tuan-tuan kena betul-betul teliti. Allah sebut pendengaran dahulu, kemudian Allah sebut al-absar, penglihatan, kemudian Allah sebut perasaan. Jadi susun atu ini menunjukkan proses yang berlaku di alam rahim. Allah Ta'ala memang menjadikan pendengaran aktif dahulu. Sebab tu bila lahir anak, ya, ke dunia, kita tidak buat cikucak terlebih dahulu. Kita buat apa bila lahir ke dunia? Kita azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia aktif di sini dahulu. Dan penglihatannya sendiri masih kabur. Anak-anak yang baru lahir masih belum dapat melihat dengan sempurna. Kerana proses itu adalah sunnatullah. Ia peraturan Allah Ta'ala. So kita kena ikut flow itu. Kerana di alam rahim pun Allah buat pendengaran aktif dahulu. Kemudian penglihatan. Kemudian barulah degupan jantung. Dan bila kita nak Al-Quran ini membersihkan ruh kita daripada kotoran, membersihkan hati kita daripada kotoran, kita kena ikut flow ni, SOP ni. Telinga dulu, kemudian mata, kemudian hati. Itulah tadabbur. Apa dia tadabbur? Tuan-tuan dengar dengan teliti. As-sam'a maksudnya fastami'u lahu wa ansitu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengar elok-elok Quran ni. Nama pun Quran, sesuatu yang dibacakan dengan kerap. Dengar elok-elok. As-sam'a, Allah Ta'ala mufradkan, menunjukkan tolong jangan dengar banyak pihak. Nanti ke pening kepala macam mana nak tahu tujuan hidup. Hanya dengan Al-Quran, hanya dengan wahyu, Quran dan Sunnah, kamu akan tahu apa tujuan kamu hidup dan kamu akan berada di landasan kebahagiaan. Kamu dengar kata-kata orang Barat, orang Timur, falsafah A, falsafah C, buku A, buku B, buku C, dan kamu tinggalkan buku daripada Tuhan Al-Quran, kamu akan lost, kamu akan sesat, kamu takkan jumpa jalan bahagia. Jadi as-sam'a itu mufrad kepada orang yang belajar bahasa Arab, absar itu jamak, afidah itu jamak. Anda perasan kan? Kerana apa Allah Ta'ala nak kata dalam hal mendengar jangan terlalu banyak. Sebab kamu akan confusing, kamu akan keliru. So tegas dengan satu sumber iman, ya, satu sumber iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita dengar Quran elok-elok, jangan buat kerja lain, dengar elok-elok. Kemudian step yang kedua, step by step, step yang kedua adalah al-absar. Kita perhati di alam ini apa yang Al-Quran cakap. Rupanya benar-benar menjadi kenyataan. Semalam, ya, para saintis kita di NASA heboh tentang penemuan lubang hitam, ya, di dalam Bima Sakti kita sendiri, ya, yang dinamakan Sagittarius A, yang jaraknya 26,000 tahun cahaya dalam Bima Sakti kita sendiri, ya, subhanallah. Jadi seseorang yang mukmin, dia tengok semua ni, dia akan cuba cari agaknya Al-Quran berbicara tak tentang fenomena ini. So dia mengkaji. Al-absar adalah mengkaji dengan mata kita. Dan akhir sekali adalah dengan afidah kita. Kita tak boleh sekadar dengar Quran, kita tak boleh sekadar mengkaji alam menerusi Al-Quran. Kita kena, we must feel it. Kita kena rasa sesuatu dalam hati. Afidah ni, kita kena rasa bertuhan. Kita kena rasa ada Tuhan yang takbir alam ini. Jadi subhanallah, sangat hebat ni ayat 7, 8, 9 poin. Itu saja poin hati. Terima kasih. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Dari situ sampai terkesima sekejap Ustaz. Masya Allah. Betul lah Ustaz kan. Sebab kita baru melepasi Ramadan. Dan dia kata dengan teliti tu, kalau kita betul-betul itqan, kita akan menyambung dengan 6 Syawal, 6 hari je dalam bulan Syawal untuk berpuasa. Nanti Allah akan berikan 1 tahun punya pahala. Masya Allah. Maknanya memang Allah mendidik kita untuk teliti dalam apa jua yang kita lakukan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan bersama lagi untuk perkongsian seterusnya, ayat yang seterusnya dalam surah As-Sajdah. Bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Takdir langit menukar warna dari jingga ke kelam mata. Dalam jubah tanganku melata, merunduk runtun terus meminta. Aku bercinta dalam dilema, mencari yang tiada dijangka. Biar sakit yang kau sedia, sepenuh jiwa aku rela. Adanya satu itu kalbu, adanya satu itu pasti bertemu. Mahu aku bertanya, kau kirimkanlah. Mahu aku pada siapa, kau jelaskanlah. Istikharah, istikharah padamu ya Tuhanku, lepaskanlah aku dari tanya dan keliru. Istikharah, istikharah demi namamu ya Allah. Aku sujud penuh menyembah, berikan aku jawabannya. Biar sakit, biar pahit, yang diutusmu itulah kesempurnaanku. Istikharah padamu ya Tuhanku, lepaskanlah aku. Istikharah, istikharah demi namamu ya Aku sujud penuh menyembah, berikan aku jawabannya. Biar sakit, biar pahit, yang diutusmu itulah kesempurnaanku. Nilai-nilai bersama IKIM. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi,
tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan, membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun, sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawkani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana terus bersama dengan Yati perkongsian tadabbur sebentar tadi bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Untuk sahabat-sahabat yang terlepas dengar ataupun nak dengarkan kembali, boleh saja. Kita ada siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi hari Ahad selepas subuh tu boleh dengarkan kembali perkongsian Ustaz Syahri dalam rancangan tadabbur untuk surah As-Sajdah, insya-Allah. Ataupun anda boleh
boleh saja pergi ke FB, YouTube IKIM. Kita ada perkongsian videonya situ untuk anda tonton kembali, ikuti kembali perkongsian. Alhamdulillah. Dan untuk rakan-rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama mengerti. Sekejap lagi kita ada berita IKIM jam 12.30 hari. Dan sejurus selepas berita, kita ada perkongsian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110. Secara lengkap kami bawakan kepada anda menerusi lensa khas hari Jumaat. Jadinya sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kami di Radio IKIM, kami memang sajikan kepada anda tengah hari-hari Jumaat untuk bacaan secara penuh surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia merantai jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Inspirasi Inforia Islam, semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pembayaran pampasan kepada lebih 1,000 jemaah umrah berikutan penangguhan sementara ibadah tersebut kerana kebimbangan terhadap varian Omicron COVID-19 bermula 8 Januari lalu telah selesai diberikan pada bulan Mac lepas. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari memaklumkan bahawa proses pembayaran diuruskan oleh pihak Lembaga Tabung Haji TH.
Tambah beliau, mereka yang menerima pampasan telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebelum ini, termasuk dokumentasi berkaitan yang lengkap dengan perbelanjaan bagi pelaksanaan ibadah umrah. Meskipun kadar kembali jangkitan aeronot COVID-19 di Malaysia meningkat, namun tiada sebarang peningkatan kes mendadak dilaporkan. Bercakap kepada pihak media selepas melancarkan pameran evolusi baju seragam jururawat di Muzium Negara di Kuala Lumpur, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kembali jangkitan, iaitu jumlah kes baru